Siapa sangka di sebalik personaliti yang baik dan peramah ni sebenarnya dia adalah seorang pembunuh. Seorang atuk yang dianggap penyayang, kaya dengan budi bahasa dan rasa selesa bila kita bergaul dengan dia, tapi sebenarnya dia ni ada dark side yang sangat menakutkan. Atuk yang Nina nak cerita kejap lagi adalah tentang seorang usahawan hartanah yang berjaya, dan dia ni telah bunuh isteri dan juga kawan baik dia sendiri, dan ada lagi seorang mangsa dia. Selama bertahun-tahun perbuatan dia tak pernah kantoi, sampailah satu hari ni dia dijemput untuk sesi dokumentari, dan tanpa sedar dia telah confess, dan masa tu mic dia on dan mungkin dia tak sedar. Bayangkan rahsia selama ni yang dia tutup dan dia selalu bebas daripada kesalahan membunuh, tapi akhirnya dia sendiri yang reveal tanpa dia sedar. Jadi kalau korang nak tahu macam mana full story kali ni, korang kena tengok video Nina sampai habis. And so without wasting any time, let's get started. Robert Durst dilahirkan dalam keluarga yang kaya raya di Manhattan, Amerika pada 12 April 1943. Kekayaan yang dia ada pada masa ni adalah kekayaan yang diwarisi daripada keluarga dia juga. Kiranya dia ni mewarisi harta dan bisnes daripada ayah dia. Jadi ayah dia ni bernama Seymour Durst dan dia ada sebuah company hartanah yang berjaya di New York. Mak dia pula suri rumah dan sibuk membesarkan Robert dan juga adik-adik dia. Jadi Robert ni adalah anak sulung dan dia ada lagi 3 adik. Diorang membesar dalam keadaan yang sangat selesa, mewah dan segala keperluan diorang ni dipenuhi oleh family. Pada mata orang luar, keluarga ni adalah sebuah keluarga yang sempurna, cukup serba-serbi. Tapi kebahagiaan tu cuma pada mata orang lain, pada mata orang luar. Tapi apa yang diorang alami ni tak ada siapa pun yang tahu. Pada tahun 1950 ada satu tragedi yang telah menimpa keluarga Durst ni, yang mana mak Robert bunuh diri. Masa tu mak dia panjat bumbung and then mak dia terjun, mak dia tak sempat diselamatkan dan disahkan meninggal semasa sampai ke hospital. Kejadian menyedihkan ni terjadi semasa Robert ni baru berusia 7 tahun dan dia pun tak faham kenapa mak dia nak buat macam tu. Tapi tragedi ni memang melekat kuatlah dalam ingatan dia, sebab pada masa tu dia pun dah agak besar juga kan. Sampailah dia berusia 10 tahun, dia telah disahkan ada mengalami masalah mental juga disebabkan trauma yang terjadi dalam hidup dia. Walaupun dia ni ada masalah mental, tapi Robert ni adalah seorang budak yang pandai dan dia berjaya mendapatkan ijazah ekonomi dari sebuah universiti yang terletak di Pennsylvania. Selepas dia dah dapat ijazah, dia pun sambung buat master, tapi dia tak habis study dan dia pun balik ke New York. Bila dia dah balik ke New York, ayah dia pun minta lah Robert ni untuk take over company dan teruskan bisnes dorang. Tapi pada masa tu dikatakan Robert ni tak minat langsung nak teruskan bisnes family dia. Dia lagi berminat untuk berniaga makanan yang sihat dan dia pun bukalah sebuah kedai dan dia tak peduli pun pasal bisnes ayah dia, pasal company hartanah ni. Sampailah pada tahun 1971, Robert ni pun berkenalan dengan seorang gadis yang bernama Kathleen. Diorang pun bercinta selama 2 tahun dan akhirnya telah berkahwin pada tahun 1973. Masa bercinta je diorang ni bahagia tau, tapi bila dah kahwin macam-macam jadi dan diorang ni selalu bergaduh. Kalau ikut cerita daripada abang Kathleen, dia kata yang adik dia ni selalu kena dera dengan Robert. Dia sendiri pernah nampak yang Robert ni datang and then grab rambut si Kathleen ni dan heret Kathleen ikut dengan dia. Robert ni memang berani dan rude juga, sebab dia berani buat macam tu. Dia layan Kathleen ni dengan kasar depan nenek dan abang Kathleen. Kathleen juga pernah tulis dalam diari dia yang si Robert ni pernah paksa dia untuk gugurkan kandungan pada tahun 1976. Makin lama diorang ni bersama, perangai Robert ni semakin kasar dan agresif. Kemudian dikatakan diorang ni telah pun berpisah, tapi diorang ni tak bercerai secara rasmi lah. Masa ni lah dikatakan Robert ni mula ada skandal dengan perempuan lain, dan perempuan ni adalah kakak kepada seorang penyanyi dari Amerika. Sampailah pada 31 Januari 1982, Kathleen dilihat masih lagi hidup. Malam sebelum dihilang tu, dia ada pergi parti ke rumah kawan dia. Tak lama lepas tu, Kathleen ni dapat call daripada Robert, dan masa dia tengah bercakap tu, kawan Kathleen ni kata muka Kathleen ni nampak macam agak tense lah, nampak macam stres sikit. Dan tak lama lepas tu, Kathleen berjumpa dengan kawan dia dan dia kata dia kena balik. Lepas tu dia ada pesan juga dekat kawan dia. Dia kata kalau jadi apa-apa dekat aku, kau kena cari aku tau. Aku takut apa yang dia akan buat nanti dekat aku. Selepas dari waktu malam tu, Kathleen tak pernah lagi dijumpai dan telah menghilang secara tiba-tiba. Bila Kathleen menghilang, Robert pun jadi suspek utama polis lah dan dia pun disoal siasat. Jadi Robert ni pun ceritalah dekat polis yang dia kata pada malam kejadian tu memang dia ada bergaduh dengan Kathleen dan dia hantar Kathleen ni ke stesen kereta api. Robert juga cakap yang dia ada cakap dengan isteri dia melalui public phone selepas isteri dia dah sampai dekat Manhattan. So dia kata lepas daripada tu dia tak tahu Kathleen ni pergi ke mana. Lagi satu, medical school tempat Kathleen ni belajar juga telah terima panggilan dari Kathleen yang mengatakan dia takkan datang ke college. Tapi yang peliknya, panggilan tu diorang terima selepas Kathleen ni menghilang. So dipercayai yang membuat panggilan tadi tu sebenarnya bukan Kathleen tapi adalah kawan perempuan kepada Robert. Polis juga telah jumpa bukti yang lain menunjukkan yang Kathleen ni telah minta duit penceraian sebanyak $250,000 beberapa minggu sebelum dia hilang. Tapi Robert ni dia tak nak bagi kerjasama dan tak nak bagi duit tu. Dia batalkan kad kredit Kathleen, lepas tu dia tak nak bayar yuran pengajian Kathleen dan juga telah mengeluarkan semua duit dalam akaun bersama. Selepas polis siasat itu ini, tapi polis tak jumpa bukti yang
Robert ni memang ada terlibat dengan kehilangan isteri dia, so Robert pun bebas lah. Sampailah pada tahun 1990, Robert pun telah filekan penceraian atas alasan ditinggalkan. So masa isu kehilangan Kathleen ni memang kecoh jugalah kes ni, sebab Robert ni pun orang kenamaan juga kan, bukan orang biasa-biasa. Jadi pada masa ni yang selalu backup Robert ni adalah Susan Berman, dan dia lah selalu jadi juru cakap kepada Robert. Kalau wartawan tanya apa-apa dekat Robert ni pasal Kathleen, biasanya si Susan ni lah yang akan backup Robert, dan dia lah yang akan bercakap bagi pihak Robert. Lagipun kalau korang nak tahu, Susan ni merupakan seorang wartawan dan juga pengarang yang dihormati. So kalau Robert ni ada apa-apa interview dengan pihak media, jadi Susan ni lah yang akan atur semua ni. Dia memang jaga Robert ni gila-gila sampaikan dia sanggup berjumpa dengan keluarga Kathleen untuk tenangkan diorang, sebab pada masa tu keluarga Kathleen ni memang marah yang teramat dengan Robert. Tapi dia berani tahu jadi orang tengah untuk berjumpa dengan family Kathleen. Sebenarnya diorang berdua ni dah kenal agak lama semasa Robert buat master dulu. Jadi sebab itulah diorang ni rapat. Kalau korang nak tahu, yang core medical school Kathleen dulu adalah si Susan ni lah punya kerja. Selepas 18 tahun kehilangan Kathleen, Susan dijumpai mati ditembak dekat rumah dia sendiri di California pada Disember 2000. So ada beberapa teori yang mengatakan kenapa Susan ni dibunuh, antaranya dibunuh oleh perusuh. Sebab sebelum ni ayah dia ni adalah seorang perusuh dan pernah terlibat beberapa kali dengan kesalahan undang-undang. Teori yang kedua pula, diorang kata tuan rumah tu yang bunuh Susan sebab dia nak halau Susan keluar dari rumah dia. Teori yang terakhir pula, ada yang percaya maybe Susan ni telah dibunuh oleh manager dia sendiri. Selepas Susan ni mati, polis telah terima sepucuk surat yang dihantar ke Balai Polis Beverly Hills. Lepas tu polis perasan dekat surat ni perkataan Beverly tu telah typo, salah eja lah. Dan dalam siasatan polis, orang yang selalu tulis salah ni adalah si Robert. Dia selalu tulis Beverly tu dalam perkataan yang dia salah eja lah. Masa ni Robert memang menjadi perhatian polis sebab sebelum ni dia memang rapat dengan Susan. Tapi macam biasalah, walaupun dia disyaki, dia berjaya menyembunyikan perbuatan jenayah dia. Walaupun macam-macam teori yang keluar pasal kematian Susan, tapi satu clue pun polis tak dapat jumpa dan kes ni pun jadi cold case. Kemudian pada September 2001, ada seorang warga emas yang berusia 71 tahun telah dijumpai terapung di laut. So lelaki ni dikenali sebagai Morris Black dan dia dianggap sebagai seorang lelaki yang suka menyendiri dalam rumah. Jiran-jiran yang kenal Black ni kata dia memang seorang yang suka buat hal dia sendiri dan jarang keluar dari rumah. Jadi bila jasad dia dijumpai terapung dekat laut, jiran-jiran dia memang terkejut yang teramat sangat sebab dia ni nak kata bergaul dengan orang, nak bersosial dengan orang pun jarang sangat. Jadi macam mana orang yang introvert lah kita katakan tiba-tiba dijumpai mati dibunuh. So semasa jasad dia dijumpai, keadaan dia masih lagi elok dan memudahkan pengecaman lah. Bila polis tahu pasal Black ni, jadi diorang pun macam pelik lah, kenapa ada orang nak bunuh dia, sedangkan dia ni nak keluar dari rumah pun susah, nak bergaul dengan jiran lagilah jarang kan. So macam tak ada motif pembunuhan. Lagipun family, saudara mara dia dan kawan-kawan dia pun orang-orang yang baik-baik dan tak ada masalah dengan undang. Cuma polis ada dimaklumkan yang Black ni ada berkawan dengan seorang perempuan tua yang bernama Dorothy Sinner. Kalau korang dah tahu, sebenarnya Dorothy Sinner ni adalah Robert dan dia menggunakan identiti palsu untuk menyamar. Dia menyamar jadi perempuan guys, tak tahulah sebab apa, tapi ada masa dia pakai pakaian lelaki juga. Jenayah dia terkantoi bila polis telah terjumpa preskripsi spek hitam Robert ni ada dekat rumah Black. Okey, kalau korang pening, dia cerita dia macam ni. Robert ni dia menyewa sebelah rumah Black, jadi diorang ni berjiran. Lepas tu Robert ni menyamar jadi roti dengan watak perempuan tua bisu. Bukan Black je yang kenal Dorothy Sinner ni, tapi jiran-jiran diorang pun kenal Dorothy ni juga, tapi diorang anggap dia adalah perempuan tua bisu. Diorang tak tahu langsung yang sebenarnya Dorothy tu lelaki dan penipu, sebab itulah dia jadi bisu. Kalau dia tak bisu, dia kena bercakap, mestilah orang pelik kan, kenapa suara dia garau macam lelaki. So berbalik kepada siasatan polis tadi, polis telah terjumpa darah Black ni dekat rumah dia dan juga di bilik Robert. Dan punca kematian Black ni dipercayai telah ditembak sebab ada percikan darah dekat lantai. Polis percaya yang Black ni kena tembak dekat kepala dan lepas tu badan dia telah dipotong oleh Robert. Bulan depan tu Robert pun kena tangkap atas tuduhan membunuh Black. Masa ni dia tak ditahan lama dalam penjara sebab dia diikat jamin lepas tu. Lepas dah ikat jamin, dia pun bebas untuk keluarkan. So dia melarikan diri selama 45 hari dan dia telah lari ke Pennsylvania. Tapi masa dia tinggal dekat Pennsylvania ni, dia telah ditangkap sebab dia mencuri barang dekat kedai. So bila dia ditangkap, kes dia pun dibicarakan. Jadi Robert pun ceritalah kenapa dia bunuh Robert. Dia kata pada hari tu Robert ni datang ke rumah dia dalam keadaan yang marah. Jadi dia kata masa diorang bertengkar tu, Black ni nak tembak Robert, tapi Robert ni nak protect diri dia dan akhirnya Black pun ditembak. So dia kata dia tembak Black ni sebab dia nak protect diri dia. Polis percaya pada masa tu Black ni dah tahu identiti sebenar Black. Dia bukan Dorothy tapi dia adalah Robert. Sebab itulah dia datang ke rumah Robert ni dalam keadaan yang marah. Dalam kes ni Robert bebas tau. Sebab apa? Sebab dia telah mengupah seorang lawyer yang terbaik dan hebat di Texas untuk menjadi peguam bela dia. Sampailah pada tahun 2010 ada satu filem yang telah diterbitkan bertajuk All Good dan
Filem ni berdasarkan kisah hidup dia dengan isteri dia Kathleen. Lepas tu filem ni memang menarik perhatian si Robert, dan dia pun call lah pengarah filem tu dan beritahu yang dia suka dengan jalan cerita filem. So diorang pun decided lah untuk berjumpa dalam sebuah temu bual dokumentari. Semasa temu bual ni lah, si Robert telah mengaku yang dia telah bunuh diorang ni semua. So masa tu si Robert ni ada dekat dalam bilik air tau, jadi dia tak perasan yang mic tu masih lagi on. Lepas tu dia kata, apa saya buat? Saya bunuh diorang semua lah. Maybe dia tak perasan yang mic dia tu still lagi on, dan confession dia ni lah yang menjadi bukti dia bunuh diorang bertiga. Korang ingat tak yang polis ada terima satu surat tulisan typo tu, dan diorang ingat itu adalah tulisan daripada Robert sebab Robert kan selalu typo. Dan pada masa ni jugalah polis telah terjumpa sampel tulisan dia yang lain, dan tulisan tu match dengan surat yang polis dapat dulu. Selepas episod terakhir dokumentari dia telah dikeluarkan, Robert pun telah ditangkap, dan masa ni dia dah berusia 71 tahun. Masa tu FBI tangkap dia bersembunyi dekat sebuah hotel, dan dia plan dah nak larikan diri ke Cuba, tapi tak sempat lah sebab FBI tu lagi cepat dari dia. Kali ni dia telah didakwa atas kesalahan membunuh Susan. Seramai 80 orang saksi telah dipanggil untuk memberi keterangan, termasuklah sepupu dia sendiri. Pada September 2021, Robert didapati bersalah atas tuduhan membunuh, dan dia pun dipenjarakan seumur hidup tanpa peluang parol. Tapi disebabkan masa polis tangkap dia tu, dia dah tua sangat, so kes dia bunuh Kathleen belum sempat dibicarakan, dia dah pun mati. Dia mati semasa dia berusia 78 tahun, dan dia sempatlah menjalani hukuman tu beberapa bulan, dan dia mati pun sebabnya kena serangan jantung. Dan yang menjadi tanda tanya sampai sekarang ni, apa motif dia bunuh diorang bertiga ni, masih lagi tak ada jawapan, sebab dia je yang tahu. Tapi bila nak siasat, dia dah mati dulu dah. Nina ada baca juga cerita pasal dia semasa dia melarikan diri. Dia menyamar jadi macam orang gelandangan tau. Tak macam pelik lah kan. Dia asalnya orang kaya tapi jadi orang gelandangan. Lepas tu buat perangai tak senonoh dekat tempat awam, kencing merata-rata. Berbeza gila dengan latar belakang dia yang dilahirkan sebagai orang kaya. Mungkin disebabkan dia ni ada masalah mental kot, kesan trauma dia dulu. That's why lah dia jadi macam tu. So guys, Nina rasa sampai di sini sajalah perkongsian Nina, dan Nina harap korang sukalah. Dan kalau korang ada cadangan yang menarik, korang boleh komen dekat bawah. So kalau korang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga supaya korang tak terlepas dengan video-video baru yang akan datang. Sampai kita berjumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye bye. Assalamualaikum.